Assalamualaikum dan salam sejahtera. So kita sambung lagi pembelajaran kita. Kita akan pergi kepada bab yang keenam, iaitu ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. So hari ini kita akan pergi kepada subtopik ketaksamaan linear tu. Kita akan tengok pada standard pembelajaran 6.2.1, iaitu bagaimana kita nak mewakilkan satu situasi dalam bentuk sistem ketaksamaan linear. Okey, so ingat semula simbol ketaksamaan yang kita dah belajar dalam pembelajaran lepas, iaitu yang melibatkan lebih besar, lebih kecil, ataupun kurang daripada, lebih besar sama dengan, kurang daripada ataupun sama dengan. So bila sebut sistem ketaksamaan, dia adalah gabungan dua atau lebih ketaksamaan linear. So dia akan gabungkan dua paling minimum atau lebih ketaksamaan linear. Itu dipanggil sistem ketaksamaan. Dalam pembelajaran lepas kita buat ketaksamaan. So ini ialah sistem ketaksamaan. So sebelum kita pergi bagaimana nak mewakilkan situasi, kenal pasti dulu sesuatu situasi itu dan simbol ketaksamaan yang kita perlu guna. Okay? So sebagai contoh, kalau kita ada ayat ataupun pernyataan Y lebih besar daripada X. So simbol dia Y, simbol lebih besar daripada X. Okay, so kenal pasti istilah yang digunakan. Lebih besar, so simbolnya macam tu. Okay, so Y kurang daripada X, so maksudnya Y lebih kecil daripada X tanpa ada sama dengan. Okay, Y tidak kurang daripada X. Apa maksud perkataan tidak kurang daripada X? Tidak kurang maksudnya dia mesti lebih lah. Okay, so bila ada perkataan Y tidak kurang daripada X, maksudnya simbol yang perlu digunakan ialah lebih besar daripada atau sama dengan X. Okay, berikutnya Y tidak lebih daripada X. Apa maksud tidak lebih? Tidak lebih maksudnya kurang lah. Okay, so Y tidak lebih daripada X, maksudnya kita gunakan simbol lebih kecil daripada atau sama dengan. Okay, Y sekurang-kurangnya K kali X. K itu ialah satu pemalar lah. Okay, satu nombor. So K kali X. Y sekurang-kurangnya. So kalau ada perkataan sekurang-kurangnya, maksudnya paling sikit ialah K darab X. So maksudnya simbol yang kita perlu gunakan ialah lebih besar daripada atau sama dengan. Okay, so kena ingat istilah yang digunakan juga simbol ketaksamaan yang sesuai. Okay, seterusnya kita ada Y selebih-lebihnya K kali X. Sekarang kita ada selebih-lebihnya. Selebih-lebihnya itu maksudnya kurang atau sama dengan. Okay, K darab X, so KX lah. Okay, maksimum Y ialah K. Paling tinggi Y ialah K. So maksudnya Y itu ialah paling tinggi dia K. Maksudnya dia kurang atau sama dengan K. K itu paling maksimum. Okay, ataupun dia boleh gunakan minimum. Minimum Y ialah K. Minimum bagi Y, paling kecil bagi Y ialah K. Bermaksud Y itu lebih besar atau sama dengan K. Okay, hasil tambah X dan Y, hasil tambah X dan Y ataupun jumlah X dan Y lebih besar daripada K. Lebih besar daripada K. Hasil tambah ataupun kadang digunakan jumlah. Lebih besar daripada K maksudnya X tambah Y lebih besar daripada K. Beza. Okay, beza bermaksud tolak, kurang. So beza Y dan X maksudnya Y tolak X kurang daripada K. So simbol dia lebih kecil daripada K. Dan juga Y melebihi X. Y lebih daripada X sekurang-kurangnya K. Okay, apa maksud Y melebihi X sekurang-kurangnya? Sekurang-kurangnya K maksudnya Y tolak X mesti lebih besar daripada atau sama dengan K. So ini adalah istilah-istilah yang kita gunakan dalam sistem ketaksamaan. So kena kenal pasti. Kalau diberi istilah sekurang-kurangnya, apa simbol yang sesuai? Kalau diberi istilah selebih-lebihnya, apa simbol yang sesuai? Okay, so kita tengok contoh situasi. Okay, tuliskan ketaksamaan bagi setiap yang berikut.
Jumlah bilangan murid di dalam sebuah bas sekolah dengan X murid lelaki dan Y murid perempuan tidak melebihi 40. So, bagaimana kita nak menulis situasi yang diberi ini dalam bentuk ketaksamaan. So, diberi sini jumlah. Jumlah bermaksud kita kena hasil tambah lah. Okay, di dalam situasi ini melibatkan X dan Y iaitu murid lelaki dan juga murid perempuan. Okay, diberi dalam soalan. Kalau ada situasi yang tak bagi pun boleh ubah, kita kena letak sendirilah. Okay, kalau macam ni X lelaki dan perempuan tidak melebihi 40 orang, maksudnya nilai itu kurang atau sama dengan 40. So, ini ialah ketaksamaan yang mewakilkan situasi yang diberi. Okey, tengok contoh berikutnya. Niza mengisi 0.5 kg tepung ke dalam X bekas kecil dan 1.5 kg tepung ke dalam Y buah bekas besar. Jumlah jisim tepung yang diisi adalah kurang daripada 10 kg. So, di sini dia katakan jumlah. Okey, jumlah tepung yang diisi, maksudnya jumlah tepung yang diisi dalam bekas X dan juga jumlah tepung yang diisi dalam bekas jumlah tepung yang diisi 0.5 tepung tu diisi dalam X buah bekas kecil dan satu lagi ialah bekas yang besar. Bermaksud kita ada 0.5X tambah 1.5Y, jumlah dia adalah kurang daripada 10 kg. Kurang daripada maksudnya simbol lebih kecil daripada 10. So, ini ialah ketaksamaan yang mewakilkan situasi yang diberi. Okey, seterusnya. Hafiz ialah seorang pengusaha gimnasium. Dia mengadakan kelas yoga dan juga kelas zumba. Sekurang-kurangnya 20 kelas harus dijalankan dalam masa seminggu. Pembayaran bagi setiap jurulatih ialah RM15 bagi setiap kelas. Jumlah pembayaran maksimum bagi semua jurulatih ialah RM6,000. So, bagaimana kita nak mewakilkan situasi ini dalam ketaksamaan? So, yang pertama, dalam soal situasi ini tidak diberikan pemboleh ubah. So, kita letakkan sendiri yoga dan zumba, X sebagai yoga dan Y sebagai zumba. Okay, so kita ada pemboleh ubah yoga dan zumba. Sekurang-kurangnya 20 kelas seminggu. So, maksudnya paling sikit sekurang-kurangnya 20 kelas seminggu. So, ketaksamaan yang pertama ialah X tambah Y lebih besar atau sama dengan 20. Okey. Kemudian ada ayat lagi. Pembayaran bagi setiap jurulatih ialah RM15 setiap kelas. Tadi kita ada kelas X tambah Y, yoga dan zumba. So, RM15 untuk setiap kelas. Bermaksud 15 darab X tambah Y. Dan jumlah pembayaran ini ialah maksimum RM6,000. Maksimum RM6,000 maksudnya paling tinggi ialah RM6,000. Maksudnya simbol yang kita guna di situ ialah kurang atau sama dengan RM6,000. So, ketaksamaan yang kita dapat ialah 15 X tambah Y lebih kecil ataupun kurang daripada atau sama dengan RM6,000. Okey, Dan satu lagi contoh, saya ambil praktiskan diri 6.2a di muka surat 167. Okey, saya ambil satu situasi soalan nombor 3. Encik Musa mempunyai sebidang tanah untuk menanam sayur-sayuran. Beliau ingin menanam 2 jenis cili iaitu cili hijau dan cili padi. Syarat penanaman 2 cili tersebut adalah seperti berikut. Okey, so kita tengok dulu. Dalam ini tidak diberi pemboleh ubah. So, kita letakkan sendiri iaitu cili hijau dan cili padi. X sebagai cili hijau, Y sebagai cili padi. So, soalan A ataupun situasi A, jumlah cili, bermaksud X dan Y lah, jumlah cili yang boleh ditanam ialah 250 pokok. Maksudnya, kalau dia nak tanam pokok cili hijau dan cili padi, jumlah itu mesti hanya 250 pokok sahaja.
So maksudnya apa ketaksamaan yang sesuai yang kita nak gunakan bila ada pokok cili yang boleh ditanam ialah 250 pokok. So bermaksud dia mestilah kurang atau sama dengan 250 pokok. Dia tak boleh lebih daripada 250 pokok bagi kedua-dua pokok cili tu. Okey. So kita tengok yang kedua. Bilangan pokok cili hijau. Cili hijau tadi kita gunakan X. Sekurang-kurangnya 3 kali bilangan pokok cili padi. So, cili hijau sekurang-kurangnya. Okey, so apa simbol yang sesuai untuk sekurang-kurangnya? 3 kali bilangan pokok cili padi. Bermaksud sekurang-kurangnya itu simbol lebih besar daripada. Okey, dia paling sikit ialah 3 kali bilangan pokok cili padi. Maksudnya paling sikit. So, dia mungkin lebih besar atau sama dengan 3 kali Y. Okay, sebab pokok cili padi tadi kita gunakan Y. So, X lebih besar atau sama dengan 3Y. Okay, dan C, minimum pokok cili hijau. Cili hijau tadi ialah X. So, minimum dia ialah 100. Apa maksud minimum dia? Maksudnya dia paling sikit 100. Maksudnya X mestilah lebih besar atau sama dengan 100. Okey, itu ialah cara bagaimana kita nak mewakilkan satu situasi yang diberi ke dalam bentuk sistem ketaksamaan. Okey, so kita akan sambung lagi dalam pembelajaran yang akan datang.